Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan lillah, salatan wa salaman ala rasulillah Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi awliyaillah. Alhamdulillah, hadirat iaitu muslimat, mukminat, qanitat, salihat, amin ya rabbal alamin. Apa maksud tu? Shaimat, iaitu hadirat yang hadir di kalangan wanita, di kalangan muslimat, orang-orang wanita yang wanita muslim, mukminat, wanita-wanita beriman sekalian, qanitat, wahai para wanita yang taat sekalian. Subhanallah, ini disebut dalam Al-Quran ya. Antara ciri-ciri wanita yang salihah iaitu wanita yang taat kepada Allah, taat kepada perintah Allah. Allah perintah kita taat pada suami, taat kepada pemimpin yang adil, taat kepada ketua kampung ke, selagi mana dia memerintahkan suatu benda yang tidak bertentangan syariat, apa-apalah. Taat kepada undang-undang jalan raya. Sebagai wanita yang taat terutamanya kepada Allah dan Rasulullah. Kemudian salihat, wanita-wanita yang salihah sekalian. Subhanallah, alhamdulillah. Pada pagi yang barakah ini, dalam waktu lebih kurang 30 minit, mungkin dah tak sampailah, lebih kurang dalam 25 minit lagi. Alhamdulillah, saya hanya ingin menyampaikan tazkirah pendek ringkas, iaitu bertajuk dengan yang pertama, kelebihan. Tajuknya dipilih itu menjadi manusia yang paling bahagia. Menjadi manusia yang paling bahagia. Ni bahagia tak ni semua ni? Alhamdulillah bahagia. Sebab apa kita bahagia? Sebab duduk di sini. Sekarang ni bahagia duduk dalam majlis ilmu. Masya Allah. Apa erti bahagia kan? Bahagia tu maksud dia apa? Tak ada masalah bahagia, ada masalah derita. Ya Allah, ramai mana manusia tersesat dalam lautan dunia ni meletakkan bahagia itu pada harta, pada dunia, pada perhargaan manusia, pada pujian manusia. Subhanallah. Dia lemas dalam lautan dunia. Kita nak jadi manusia ataupun makhluk yang paling bahagia, yang paling tenang, yang bahagia. Boleh senyum dalam susah, boleh senyum dalam lapar. Lapar boleh senyum tak? Boleh lagi ya, insya-Allah. Boleh senyum dalam sakit. Bila sakit banyak kerut ke banyak senyum tu? Banyak kerut. Ya Allah, kita sikit je Allah cuit. Allah cuit sakit sikit. Allah cuit gaduh dengan suami sikit. Allah cuit gaduh dengan kawan sikit. Muka tu memang dah berubah terus. Yang sedang memandang kita siapa? Allah. Allah tengok, ya Allah, hamba-Ku ni bila dapat nikmat kau main happy. Tapi bila Allah cuik sikit, aku uji sikit, terus dia tarik muka. Kita rasa kita tarik muka, kita buat muka dengan manusia. Hakikatnya kita sedang buat muka dengan ujian Allah. Seolahnya Allah nak sampaikan pada kita, ya Allah, tolonglah sedar yang beri nikmat pun aku, beri ujian pun aku. Kenapa muka macam kita lah? Kalau anak kan, kalau bagi makan asking kan senyum, bawa pergi makan, kalau makasih Umi. Tapi bila kita marah sikit, macam mana dia tarik muka? Bila dia tarik muka, kita akan kata sampai hati, ya Umi tegur sikit, kamu dah tarik muka, dah tak ingat dah kebaikan Umi. Seolahnya lah kita nak tuntut, kita nak ungkit daripada anak. Sebab apa? Tanda seorang hamba tu betul-betul cinta kepada Allah bila dia mampu terima ujian Allah dengan berwajah manis. Ya Allah, orang tu memang mempunyai hati yang betul-betul lapang bersangka baik dengan Allah. Kedua, dialah orang yang paling bahagia sebab dia tak ada masa muka. Masya Allah, subhanallah. Ini satu ujian, muhasabah, penilaian semua di kalangan kita. Sebab kebanyakan daripada kita, termasuklah saya, bila diuji, kita tarik muka dulu. Lepas tu barulah astaghfirullah. Barulah kita boleh balik semula, muka tegang tu boleh jasa kendur. Masya Allah, subhanallah, alhamdulillah. Jadi orang yang paling bahagia dalam hidupnya, orang yang paling bahagia dalam hidupnya, kita nak jadi makhluk Allah yang paling bahagia kan? Kita nak jadi manusia yang paling bahagia bila dalam hati kita, sebab hatilah yang menentu bahagia ataupun derita kita, betul tak? Hatilah yang akan menentukan
kita menilai sesuatu itu suatu sumber bahagia ataupun suatu sumber derita. Hatilah yang memimpin, dia raja kepada seluruh anggota badan kita. Iaitu apabila dalam hati itu ada dua cinta yang paling utama. Kita pernah sebut dah benda ni. Cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada cinta kepada Al-Quran. Pagi ni saya nak ceritakan beberapa kisah antara kita dengan Rasulullah, macam mana kita nak berhubung. Selawatlah. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kaedah kita nak berhubung dengan Rasulullah selawat. Siapa yang banyak berselawat kepada Nabi membawa erti dia banyak berhubung dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila seseorang itu banyak berhubung dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia akan jadi orang yang sangat rapat dengan Rasulullah. Kita ada orang yang rapat dengan kita, siapa? Suami, anak. Kalau contoh kita ada anak 5 orang, ada satu anak selalu berhubung dengan kita. Kejap-kejap mesej, kejap-kejap telefon. Tanya khabar, mak dah makan pagi dah, mak dah makan tengah hari dah makan petang dah, malam dah lah tanya. Mungkin asyik mesej, tapi kita bila anak tanya suka kan. Kalau suami tanya lagi suka, awak buat apa, dah makan belum, pastikan cukup rehat. Oi, suka sangat lah dapat mesej macam tu. Awak jangan penat sangat. Kalau penat tak payah masak. Maksudnya suami berhubung tanya mesej, oh kita lah paling bahagia. Betul kan? Masya-Allah. Bahaya juga, pelik ni awak ni, ada apa-apa ke? Ke nak pasang baru? Kan nak cari kawan. Allahu Akbar. Baiklah. Siapa yang banyak tali perhubungan kita dengan Rasulullah adalah salawat. Siapa yang banyak berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, semakin rapat hubungannya dengan Rasul. Sampai Rasul sebut, orang yang paling dekat dengan aku di hari kiamat kelak adalah orang yang paling banyak berselawat kepadaku. Masya Allah. Orang yang paling rapat, yang paling dekat dengan Rasulullah, yang sangat aku cintai, Nabi kata, iaitu orang yang paling banyak berselawat kepadaku, Nabi sebut. Masya Allah, subhanallah. Jadi siapa yang banyak berselawat kepada Nabi, jelaslah itu orang yang paling akrab, paling dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita sangat lemah dalam memperbanyakkan selawat pada Nabi, betul atau tidak? Sangat lemah. Satu hari dapat tak 100 kali? Insya-Allah. Sebut insya-Allah itulah jawapan paling selamat. Banyaknya masya-Allah. Semalam dapat tak 100 kali semalam? Alhamdulillah. 100 kali berapa minit? 100 kali lebih kurang 10 minit. Kalau kita selawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, bolehlah dalam 10 minit 100 kali. Hidup sehari berapa minit? 24 jam 60 minit. Maksudnya kalau 24 jam ada berapa minit ya? 1240 minit. Kita ambil 10 minit je untuk selawat. Sebut 100 tadi macam banyak, 100 dapat. Bunyi banyak dah tu 100. Tapi rupanya kita hanya ambil 10 minit daripada 1240 minit dalam waktu sehari. Tapi duk berangan nak dapat syafaat Nabi, berangan nak dapat akrab dengan Nabi, berangan nak meniti titian sirat, berangan kita ni untuk berjiran dalam syurga dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu sebenarnya hakikatnya kita ni hidup banyak berangan. Berangan nak dapat husnul khatimah. InsyaAllah husnul khatimah, insyaAllah senyum, macam yakin dapat husnul khatimah. Orang antara ciri-ciri orang yang mendapat husnul khatimah ketika hidupnya sangat banyak berzikir la ilaha illallah. Bila sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah zikir yang paling utama, paling afdal? Rasul sebut afdalu zikru la ilaha illallah. Semalam dapat berapa la ilaha illallah? Kalau 100 kali la ilaha illallah 5 minit saja. Tak percaya cuba kira. La ilaha illallah, la ilaha illallah 5 minit je. 100 daripada 1240 kali, 1240 minit, kita hanya ambil 5 minit.
daripada hidup kita sehari. Yang lain tu tidur, makan, minum, masak, buat kerja rumah, tengok drama itu ni. Tapi kita senyum, berangan dapat husnul khatimah.